mencari ketenangan. Cerita dari Syah, bukan nama sebenar. Tahun 2015 aku kahwin dengan seorang lelaki atas dasar cinta. Perkenalan aku dengan suami yang aku bagi nama Akmal, pun bukan nama sebenar, sangat singkat. Hanya 4 bulan perkenalan. Aku tak ada mak dan ayah, maupun kakak ataupun abang. Kerana aku anak tunggal dan mak ayah aku pula meninggal masa aku masih sekolah. Kata Akmal, dia akan menjaga aku seperti menjaga dirinya. Masa ni aku tinggal bersama dengan mak kawan aku. Mak kawan aku ni pula adalah ibu tunggal, anak satu, dan anak dia tu adalah aku punya best friend lah daripada kecil. Sejak aku tak punya mak ayah, dialah yang merawat aku, memberi aku tempat tinggal. Aku bekerja pada malam hari lepas pulang dari sekolah untuk menampung keperluan aku dari hari ke hari. Habis sekolah, aku tak sambung belajar sebab aku tahu aku tak mampu ketika tu. Rezeki aku Allah hadirkan, aku dapat kerja kerani di sebuah sekolah rendah berdekatan. Pada masa inilah aku kenal dengan Akmal. Dia buat wiring elektrik masa ni. Dia pun ajak aku bercinta. Tapi masa ni aku hanya anggap dia kawan. Yelah, sebab mula-mula kenal kan terlalu awal. 2 bulan kenal Akmal, dia tak henti-henti merayu supaya aku terima dia sebagai seorang yang lebih special. Dia selalu cerita yang dia ditinggalkan oleh seorang wanita yang sangat-sangat dicintai beberapa bulan lepas. Dan kata Akmal, dia bercinta dengan wanita tu hampir 6 tahun. Dan sekelip mata, dia melihat wanita tu curang dengan matanya sendiri. Wanita tu dia jaga bagai bidadari katanya. Rupanya lepas putus dengan wanita tu, macam-macam lagi lah yang dia dapat tahu. Sepanjang 6 tahun mereka bercinta tu, rupanya ramai yang wanita tu bercinta juga. Macam tukar-tukar baju. Sedangkan Akmal setia. Aku menjadi tempat Akmal luahkan segalanya. Masa ni aku masih lagi anggap dia sahabat. Kata Akmal lagi, dia berikrar akan terus berkahwin andai hatinya terbuka untuk sesiapa saja lepas ini. Bulan ketiga kami berkawan, Akmal ajak aku kahwin. Aku minta masa untuk berfikir. Aku terus tanyakan pendapat dari ibu angkat aku. Dia sangat setuju sebab aku pun sudah hampir 4 tahun tak ada siapa-siapa. Hanya ada dia dan kawan aku, tempat aku menumpang kasih. Bulan keempat, aku setuju dengan permintaan Akmal. Buat majlis hanya panggil saudara, mak angkat aku je. Kenduri pun sederhana, panggil dalam 100 orang macam tu. Kenduri belah Akmal pula tak buat apa-apa sebab Akmal kata dia tak punya banyak duit untuk buat majlis kedua-dua belah pihak. Bagi aku tak apalah kan, buat mana yang penting je, asalkan dah halal. Dalam masa 4 bulan, aku tak pernah kenal family Akmal. Masa datang merisik pun hanya bapa-bapa kawan Akmal je yang datang. Aku ada tanya pada Akmal, tapi dia hanya jawab family dia tak ada. Banyak kesana kesini. Walaupun alasannya macam tak masuk akal, tapi aku hanya fikir yang baik-baik je lah ketika tu. Aku nampak dia ikhlas sangat masa ni tau. Lepas kahwin dengan Akmal, aku selalu ajak Akmal pergi ke rumah family dia. Banyak kali aku ajak. Akhirnya dia bawa. Barulah aku tahu bahawa keluarganya tak setuju dengan perkahwinan kami. Atas alasan dia ni anak mak. Dia yang sara semuanya. Kalau dia kahwin, pasti akan lebihkan isteri. Hari pertama berjumpa lagi, aku dah dikejutkan dengan perkataan macam ni. Setahun berlalu, aku tetap menghormati kesemuanya. Sekali-sekala aku balik ke sana, mereka tetap layan aku macam orang asing di mata mereka. Akmal, dia memang anak mak. Bayangkanlah ya, aku tinggal jarak yang agak jauh, hampir sejam dari rumah sewa aku ke rumah mentua. Kerap terjadi, mak Akmal call, bila-bila pun, Akmal tetap akan terus pergi ke sana. Ada sekali tu, hanya untuk belikan kicap untuk mak dia. Sebab yang lain tak ada kat rumah. Dan tanpa berkata apa-apa, Akmal sanggup pergi walaupun jauh. Memang Akmal seorang yang sangat patuh pada kedua-dua ibu bapa dia. Aku tak pernah marah, tapi hanya sedikit terasa di hati. Kalau aku yang minta tolong, dia tak akan pergi terus. Ada je alasannya. Aku yang selalu berdikari sejak berkahwin. Adik-adik dia cakap je nak apa, semua dia akan belikan. Dia terus-terus abaikan kemahuan aku. Dia selalu pentingkan keluarga dia. Ada satu hari tu, aku masih ingat lagi, aku pergi kedai beli barang-barang dapur. Dan masa perjalanan balik tu, aku jatuh motor. Aku telefon Akmal masa ni, langsung tak berjawab. Sedangkan masa ni dia ada je kat rumah. Aku terus balik dengan bantuan orang lain. Sampai dekat rumah, aku tengok sendiri Akmal tengah call. Ya, tengah call dengan mak dia. Ya Allah, sakitnya tu aku rasakan bertahun-tahun. Aku selalu cari ketenangan diri. Aku selalu bahagiakan diri aku sendiri dengan harapan satu masa nanti pasti akan ada jalannya. Aku tak pernah sekali pun nak gaduh dengan mak dia. Bagi aku, memang mak tu patut disayangi. Tapi makin hari perangai Akmal makin menjadi-jadi. Mana perginya janji dia dulu yang katanya akan menjaga aku seperti menjaga dirinya. Semuanya tak ada.
5 tahun berlalu, masa ni aku dah ada 3 orang anak. Tiba-tiba Akmal balik dari rumah mak dia, bergegas dapatkan aku dan aku tanyalah kenapa. Kata Akmal, aku harus ikut dia untuk tinggal di rumah mak ayahnya. Aku mula tak setuju. Aku tahu akan ada lagi derita yang akan aku terima. Tapi Akmal berkeras sebab kata Akmal, ayah dia sakit lutut dan tak ada siapa nak jaga. Dia tak nak apa-apa terjadi pada ayah dan mak dia. Aku akur, terus kemas-kemas barang, terus ke sana. Hati aku hancur sekali lagi bila tibanya kat sana. Hanya stor simpanan barang-barang yang dibeli untuk aku tinggal bersama dengan anak-anak aku masa tu. Berjurai air mata aku tanpa henti. Besar stor tu hanya dalam 3 depa je. Sedangkan mereka ada buatkan stor baru yang jauh lagi besar untuk simpan semua barang-barang mereka. Dan barang-barang aku hanya muat dalam stor yang aku tinggal tu. Ada toto, bantal, tidur pun tak boleh nak berkali ke mana-mana. Cukup-cukup untuk 5 orang. Memang tak ada ruang lain yang boleh nak letak apa-apa barang pun. Aku cuba tenangkan diri aku. Aku belajar untuk terima ujian ni. Tapi aku tetap lemah. Aku menangis sebab sejak aku tinggal kat situ, aku dah tak bekerja. Hanya Akmal yang bekerja. Setiap kali Akmal keluar kerja, mak mentua aku suruh aku buat macam-macam kerja rumah. Semuanya, aku boleh buat semuanya dengan ikhlas. Tapi yang menjadikan aku tak ikhlas sebab aku hanya diberi apa-apa makanan yang aku masak satu. Contohnya hari tu aku masak ikan, kemudian aku hanya dapat seekor ikan tu je untuk aku dan 3 orang anak aku. Hari yang aku masak ayam, aku hanya dapat seketul je. Begitulah hari-hari aku. Aku selalu mengadu dengan Akmal, tapi macam yang aku katalah, dia kan anak mak. Sepanjang aku kahwin, tak ada sekali pun dia melawan walaupun hanya ish. Tak ada sekali pun. Dia terlalu baik dengan mak ayah dia. Dia anak yang baik. Dari adik-beradiknya yang lain, bila aku cakap, Akmal selalu akan cakap aku yang ambil sedikit lauk hanya untuk mencari salah mak aku. Bertahun-tahun aku terima semua ni. Sampai ke satu hari Akmal balik kerja awal disebabkan dia sakit masa tu. Dia tak bagi tahu mak ayah dia yang dia akan pulang. Masa ni jugalah Allah tunjukkan pada Akmal. Masa dia balik tu, aku diberi ikan masak kicap seekor serta sedikit nasi untuk makan seperti selalu lepas masak. Masa ni Akmal melihatnya sendiri. Aku suap anak-anak dia dengan seekor ikan, kami kongsi bersama-sama. Akmal terkejut kerana selalu dia ada kat rumah, tak ada sekali pun aku dilayan macam ni. Dia melihat sendiri, tapi dia hanya diamkan diri. Sedikit pun dia tak tanya pada mak dia apa yang dia nampak dan apa yang dia dengar dari mulut mak dia masa tu yang sedang memarahi aku. Akmal tetap anak mak. Cuma Akmal membawa aku keluar dari situ lepas 2 tahun aku menderita. Itu pun sebab bukti ada depan mata. Aku keluar dan sewa rumah tak jauh dari mentua. Akmal selalu ke sana. Hanya aku je yang tidak diizinkan ke sana lagi atas sebab takut aku menderita. Waktu ni aku bahagia, tapi hanya dengan anak-anak sebab Akmal mula dah tak bercakap dengan aku macam dulu. Benda kecil pun dia akan bawa gaduh macam perkara besar yang berlaku. Aku tak akan melawan, aku hanya diam. Aku selalu minta maaf je setiap kali pergaduhan walaupun bukanlah berpunca dari aku. Aku selalu mengalah sebab aku tak nak anak-anak takut. Aku nak anak-anak selalu tenang, bukan hidup dalam kesedihan seperti apa yang aku lalui. Usia perkahwinan kami dah 9 tahun. Tapi Akmal tetap tak bahagia setiap kali ada bersama aku. Fikiran dia hanyalah mak dia dan dengan aku pula hari-hari gaduh dan terus cari cara untuk marahkan aku hari-hari. Tapi senyuman dia akan terpancar setiap kali mak dia call. Akmal layan adik-adik dia, anak saudara dia tak macam layan anak aku. Sedangkan 3 orang ni anak kandung dia. Sifatnya seperti ni membuatkan aku ambil keputusan untuk keluar dari rumah. Aku bawa anak-anak aku lari dari Akmal. Akmal tak cari aku sedikit pun. Aku dah rasa tak kisah dah dengan semuanya. Apa yang aku dapat sekarang adalah ketenangan yang tiada tandingan. Aku tenang. Aku bahagia walaupun tiada Akmal di sisi. Aku hanya doakan Akmal bahagia tanpa aku dan anak-anak. Moga Akmal sedar yang aku selalu ada bersama dia dari dulu. Walaupun janji dia tak pernah dia tunaikan. Dan sekarang ni aku akan menunggu hari agar Akmal melepaskan aku dengan ikhlas seperti mana dia mengambil aku dulu untuk menjadi isteri.